Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Assalamualaikum semua. Semoga semua sihat. Doakan kerahmatan atas semua yang mendengar bahagian keempat ni. Masih lagi kisah Simon, Ken Pedler, Linda yang telah pun berada di Langkawi untuk bertemu dengan saya. Tapi perlu saya nak beritahu sebab cerita ni sepatutnya cerita ni sampai dulu. Semula-mula kisah Simon datang Langkawi, lepas tu baru dah sampai watak Ken. Tapi bila saya ceritakan Simon macam mana dia nak jumpa dah sesedara dia yang namanya sebut tu, so tertinggal kisah ni. Jadi sepatutnya kisah ni sampai dulu. Kenapa dia datang kemudian tak saya ceritakan dulu, nanti saya beritahu. So tu yang saya tersilap cakap semalam. Saya cakap masa dekat Beraube, Simon Islam tak. Simon belum masuk Islam lagi ketika itu. Sebab ini adalah turutan pertama selepas Simon sampai Langkawi perjalanan dia. Lepas tu dia dapat panggilan untuk buat deal pergi Switzerland. Lepas tu baru sambung dengan cerita yang dia orang pula. So kita cerita pasal Ken Pedler lah, Simon, Linda, dan sewaktu dia dah balik daripada Switzerland. So saya berhenti semalam ketika kita di Awana Proto Malai untuk bersuai kenal dengan Haji Kamaruddin, dan kita ada dinner malam tu. Dan macam mana isteri Ken Pedler tanya saya apa yang dia nampak, apa yang saya nampak. Sebab sebenarnya dia nak test saya lah rasanya. Dia cakap apa yang saya nampak yang ada di dalam rumah dia. Yang saya cakap apa yang saya nampak adalah dua Chinese vase yang color putih dan biru. Tu dia cakap ya itu yang vase Cina yang paling berharga lah. Yalah, orang kaya-kaya memang banyak simpan lah. So itu yang membuatkan dia stun, dia tergamang. Dia tahu macam mana saya boleh tahu, padahal kedudukan Langkawi dengan New Zealand beribu-ribu kilometer. Dan tambah pula saya tak pernah pergi sana dan saya tak pernah mengenali dia sebelum ni. Jadi itu yang memuskilkan dia. Lepas tu bila saya beritahu dia apa yang terdapat dalam produk Nomad tu, itu satu lagi yang menjadi kemuskilan dia. Macam mana saya tahu. Tetapi Ken dah tahulah. Sebab saya dah beritahu Ken semua. Sebab masa perbincangan, masa saya dengan berdua dengan Ken tu, saya dah beritahu dia tentang tu. Itu yang dia bertukar tu jadi dari seorang peminum yang ni, yang arrogant, tiba-tiba bertukar kulit jadi yang paling baik. Sopan santun lah, macam tu lah yang membuat saya pun terperanjat lah. Macam mana boleh macam tu? Yalah, nak buat macam mana? Itu semua kebesaran Tuhan kan. Dia nak menguji Tuhan, tak menguji saya sebenarnya. Dia menguji Tuhan. Yalah. Sebab dia nak uji Tuhan kita. Sebab dia Kristian kan. So dia lahir Kristian dan besar Kristian, umur sampai 57. Jadi tiba-tiba dapat kebenaran baru yang terjadi di depan mata. Sebab dia ni saintis, dia akan fikir hukum akal. Dia ikut sains. Dia tak macam kita, meyakini tu bagi dia kurang. Tetapi yang saya pelik, apabila dia hilang masuk ke alam yang lagi satu tu, yang dia dapat tu, ada yakin pula. Dan dia buat produk tu, Nomad tu. Jadi mungkinlah dia di dalam ilusi lah. Dalam ilusi mana satu nak dengar kepercayaan dia dengan sains, lepas tu dengan ni kita tak tahu. So
kita tak kisahlah. Saya pun tak kisah. So, yalah, nak bagi petunjuk ni, Tuhan bagi petunjuk. Macam zaman Nabi Isa pun sama juga. Tuhan banyak tunjukkan miracles pada orang-orang ni. Tapi kesudahannya, bila Isa tu dah kena tangkap, yang dituduh kena salib tu, tak ada satu pun orang yang ditunjukkan miracle tu datang membantu atau menerangkan apa yang Jesus tu buat. Tidak ada seorang pun kata yang orang yang mati tu, yang Isa menghidupkan yang mati. Sepatutnya masa tu dia boleh datang lah. Dia cakap tak, dia ni betul. Dia boleh cakap dia yang menghidupkan sekembali. Dia boleh jumpa raja tu. Tapi tidak ada seorang pun di kalangan mereka ni berani berjumpa raja-raja tu masa Isa tu dihakimi. Tak ada siapa datang. So, macam mana? Begitulah. Itulah kisah dia. Jadi tentang miracle ni, kalau orang biasa pun susah nak percayalah. Sedangkan dengan Nabi Isa pun dia tak percaya. Ini kan kita, siapalah kita kan. So dah lah. Dia dah lalui semua depan mata dia. Dia nampak, dia tahu cerita. So dia tak meyakini, tak apa. Sebab yang penting bukan dia, yang penting kita. Yang penting saya, Tuhan nak meyakini saya sebenarnya. Itu je sebenarnya. Jadi sambunglah kita cerita tu. The next day dah habis malam tu, okay, kita semua baliklah. Then the next day tu barulah pergi. Lepas tu kita pergi ke rumah Simon petang tu. Lepas tu dia tunjukkan lah Nomad tu, produk tu lah. Seperti saya jangka lah. Saya pun cakap macam ni, saya dah tahu. So dia nak cerita apa lagi kan. Jadi tak tahulah dia macam mana penerimaan dia kan. Dia tak tahu penerimaan dia terhadap apa yang saya beritahu dia tu adalah satu kebenaran. Sebelum dia explain, saya dah explain kat dia. Jadi dia cakap, mungkinlah macam mana Mamat ni tahu. Bukan Mamat ni tahu, tapi Tuhan dah beritahu kat Mamat ni. Itu lah cerita dia. So macam tu lah. Dah tengok tu, okay. So dah sampai satu ketika, dah berapa hari selepas tu, ingat 2-3 hari lah kot, masa saya di Burau, saya tengok dia sebab biasa dia datang. Dia pun datang. Datang dengan cemas dia. Itu tak silap saya lagi 3-4 hari dia nak balik tu, dia datang. Datang dengan cemas dia, dengan kelang kabut dia. Dari jauh dia saya ingat jarak dia dengan saya masa tu kat 5 meter kot. 5 meter. 5 meter. Dia jeritnya saya. Dia jeritkan saya. Siapa tu banyak? Apa pasal dia ni? Dia ada tiba-tiba dia cakap, I'm the man. I'm the one who receive. This is my project. Saya cakap, bila pula saya cakap projek ni saya punya? Tak pernah pula terlintas hati saya nak mengaku ni semua. Tiba-tiba dia nak angin. Siapa pening? Saya tak tahu nak cakap apa. Dia membentak. Semua all the filthy words semua keluar lah. Cakap apa pasal? Tak apalah, saya relax je lah. Saya ni satu jenis manusia. Saya rasa saya ni orang paling sabar. Kesabaran saya ni susah orang nak ikut. Cool dia memang cool. Very cool. Tak ada masalah. Dia kata apa pun tak jadi, tak menjadi apa-apa pada saya. So lepas tu dia dah maki-maki, cakap macam-macam tu. Tak apalah. Saya panggil Simon. Simon, lebih baik bawa dia balik. Cakap dia, tak nak lah nanti anything happen kat sini. Cakap dia, you buat, panggil, pujuk dia. Dan apa, Linda balik. So dia tenangkan diri. Tu je lah saya boleh buat. So Simon dan bini dia pun pujuk lah si Ken. So balik. So dia pun jalan. Saya pun ikut belakang dia lah. Tapi itu masa tu mungut lah. All the way sampai parking lot tu dia mungut. Tapi saya kat belakang dengar, tak tahulah apa dia bungut. Biasalah. Orang butik cakap kan, bila cakap laju tak apa nak faham. Saya relax je, tak ada apa lah.
That is normal kan, manusia bila hilang pertimbangan, so bila dalam keadaan marah, semua akan keluar. Semua akan keluar. So tak kisahlah. So lepas tu dia pun masuk kereta berdua. Simon masuk kereta dia. Dia datang 2 kereta itu. So dia drive sendiri dengan isteri dia. Lepas tu Simon naik kereta dia. So saya pesan kat Simon. Simon cakap dia, you tolong ikut dia closely, cakap dia. Takut anything happen lah, cakap dia. You tolong ni guide dia lah. You tengok je, you ikut rapat-rapat. Apa-apa kan, kalau dia ni kan you horn lah kereta dia tu. Nanti bila dah sampai, nama hotel tu yang dekat Langkawi tu Sheraton. Alhamdulillah. Nanti kalau you dah sampai Sheraton kan, you call I. Cakap okey lah, I kan follow dia dah. Dia cakap okey lah. Lepas tu dia pun jalan, Simon pun ikut dia. Itulah, saya pun okey lah, biasalah. Tak adalah nak melayan perasaan nak buat apa kan. Orang nak marah, kita pun tak tahu. Tu pulang kat dia lah, dia nak marah apa pun. Sebab kita tak tahu apa dia punya alasan dia nak marah. Saya pun tak tahu. Tiba-tiba dia datang maki marah saya macam-macam, cakap this is my project, it's mine. Lepas tu satu objek, I'm the chosen one. Dia cakap itu. Itu yang terklip di hati tu, the chosen one. What do you mean by the chosen one? Tak apalah. Yalah, dia nak chosen one, agak dia rasa dia chosen one lah because dia dapat produk tu. Itu cakap dia, kalau dia imbau balik, kalau dia dah mengaku yang produk tu yang bagi tu adalah orang yang duduk dekat curve tu, dekat kat jemaah tu. Maaf, yang bukan tu bukan baju merah, tapi dia yang tengah tu dia ada 12, yang 13 tu yang duduk tengah tu baju kuning keemasan. Kuning keemasan. Kata dia yang lain tu ada putih lah, dia ada two-tone colour kan. Tapi baju biasa all white lah, tapi yang dia punya selempang tu macam robe tu, tu yang ada putih, ada biru. Macam tu lah. So tak apalah, dia balik dia. So bukan 35 minit tu Simon pun telefon saya. Dia cakap, Izan, I baru sampai. Dia baru parking kereta, aku baru parking kereta. Okey, ni ada kat parking lot. Okey, dia pun keluar kereta. Lepas tu dia tengok, tengok saja, tengok dia keluar kereta, dia terus cakap tu, thank God I'm alive. Macam apa salah dengan tu Simon? Izan, tadi on the way nak balik sini, lebih 11 kali dia nak accident, nak masuk longkang, nak semua. Tapi nasib baik I horn dia 11 kali. Kat 11 kali dia nak accident. Itu yang dia menjerit tu. Allah, but alhamdulillah lah Simon, at least you all lah selamat sampai sana. That is very good enough tadi. Tu apa salah? No, I tak mau cerita panjang lah Simon. Tak apalah, biarlah dia cakap dia. So dia mungkin dalam confused lagi tu. Cakap dia confused kan. You tahulah macam mana ni produk-produk dia yang dapat semua. Tiba-tiba I cakap kat dia, apa yang dapat tu I boleh discuss, I boleh detailkan macam mana perjalanan tu. So bagi dia tak masuk akal lah. Dia cakap macam mana orang yang bukan ni tahu, macam mana saya boleh tahu, macam mana I tahu. Itu yang dia tak boleh terima. Jadi tak apalah, kita serah je lah Simon cakap dia. Biarlah dia macam tu kan. So yang penting you all selamat sampai kat Sheraton. So tak apa, just leave it at that. Jangan kacau apa-apa lah. Tapi kalau dia dan you tak ada masalah. So yang dia tak puas hati dan I je lah. Itu je cakap dia. Okey lah dia cakap. Saya cakap Simon, anything happen Simon, just let me know lah. I'll be around cakap dia. Malam-malam I memang ada kat sini lah. Dekat Burau. Daytime biasalah kan kita kan hantar anak semua kan. So maybe you can jumpa I dekat sekolah lah. Okey lah cakap. Nanti I let you know. Okey lah, berlalulah malam tu. Lepas tu saya berfikir, apa pasal orang putih ni? Itu hari elok sangat.
Tiba-tiba jadi orang paling baik atas dunia. Tiba-tiba hari ni kau datang kau maki aku. Allahu Akbar. Aku cakap, ya Allah ya Rahman Rahim. Apa cerita hari ni? Itu yang saya boleh fikir. Hanya bos lah. Pasal macam ni kan. Yalah. Macam tu je lah. Jawapan tak ada lah sampai. Jadi tak apa lah. Tapi lepas kejadian tu, 2 hari tu dia tak datang. 2 hari dia tak datang. Dia 2 hari tak datang. Simon pun tak datang, tak call lain. Simon pun tak call. Tak call. So tak apalah kan. So tak ada masalah. So lepas kejadian tu okey je lah dia kan. Lepas tu hari berapa, hari ketiga selepas tu lah. 2 hari sebelum dia nak balik ke hari dia nak balik. Dah 2 hari sebelum dia nak balik. Hari ni besok dia nak balik, hari ni dia datang jumpa Simon beritahu. Cakap kan nak panggil saya pergi ke hotel. Cakap nak buat apa cakap dia. Tak, dia nak datang lah. Panggil lah cakap. Saya bagi saya tak ada masalah kan. Ya tak apalah, nanti saya pergilah. So petang tu saya pergilah jumpa hotel. Sama jugalah. Borak tak ada. Sepatah kata dia, sepatah kata saya. Minum. Lepas tu saya nak balik, dia jemput saya untuk dinner. Malam tu lah. So ajak anak wife I dinner, pergi dinner makan seafood. Cakap okey lah, cakap tak masalah. So okey lah, dah apa balik malam, balik rumah. Malam tu kita pergi dinner. Dinner biasa, makan-makan, habis makan balik. Itulah cerita dia. Yang orang beria nak jumpa kita dari Zurich. Apa yang kau nak tahu semua Tuhan dah beri. Kau apa nak tahu dapat tahu semua. Lepas tu bila jadi macam ni, kau tak boleh terima hakikat produk kau. Kau rasa kau orang tu, ada pula orang lain yang tahu yang kau tak boleh terima. Tiba-tiba kau marah. Kau cakap I'm the chosen one. Pening kan nak mikir. So tak apalah. So just leave it like that lah. So tapi kita sebagai manusia, kita doakanlah yang terbaik untuk dia. Sebab dia dah nampak banyak, dia dah jumpa banyak kan. So hopefully kalau bukan trip ni, mungkin trip yang lain dia akan datang. Hopefully dia berubah lah. So dia dapat yang baik lah. Itu yang doa kita. Sebab produk tu memang bagus. It's for mankind. Sebab produk tu dia bentuk bulat. Tetapi bulat tu, satu partikel tu yang tanah tu tidak ada. Yang ada yang dia bentuk macam mushroom, macam apa mushroom cakap Melayu apa? Allahu Akbar. Allah lupa. Mushroom macam bentuk kepala mushroom tu dengan batang dia. Yang mushroom yang kepala dia tu adalah 2 partikel air. Yang kat bawah tu kosong tu, yang tengah tu yang hilang adalah tanah. So benda tu akan berpusing ke kanan dan ke kiri at the same time. Macam mana dunia kita berpusing, macam itulah dia berpusing. Bila dia berpusing, dia akan create energy. Dan energy tu akan transfer kepada kabel tu, wire tu. Sebab dia melalui air. Dia masuk air satu lubang, air tu akan masuk di dalam mushroom tu. Air itulah yang akan memusingkan mushroom tu. 2 arah. Ke kanan dan ke kiri. Macam mana dunia kita berpusing? Macam itulah. Benda tu berpusing at the same time. Dan at the same time, dia produce energy. Dia produce light. Kalau mushroom tu sebesar bilik 10 kali 10, dia boleh nyalakan satu macam saya Serman, satu Serman tahun, Bandar Serman. Dia boleh buat macam tu. Yang dalam tu bukan besi, dia adalah sejenis magnet. Magnet tu kuat. Very strong. Kalau you pegang, satu pegang kanan, satu pegang kiri, kalau you nak rapatkan dia, laga je, dia akan lebih laju daripada penumbuk. So tangan you akan cedera, punya kuat dia. Dan besi magnet tu yang ada, big producer dia adalah China. Dia rasa dia nak buat tu untuk energy. Tetapi pada saya, it's not for energy, it's for weapon. Saya pernah cakap, this is kalau sampai ke tangan yang salah, akan disalahgunakan. Disalahgunakan.
Sebab ada satu waktu yang kita dah dapat buat tu, dapat dia tunjuk tu, kita pergilah ke Langkawi Kristal. So kita suruh Langkawi Kristal buat mushroom tu sebiji sama bentuk dengan tu. Jadi kita kenakan pada cahaya, masa dia bercahaya, cahaya tu patut every angle. Cahaya tu kalau kena kertas akan terbakar. You just imagine. Dengan besar, tak besar penumbuk, besar penumbuk mushroom yang buat pada kristal tu, kena cahaya matahari, dia tembak kertas boleh terbakar. You just imagine berapa kuatnya. So tak tahulah apa kan. So itu hopefully everything sampai pada tangan yang betul lah. Sebab that is, kalau guna tu untuk humanitarian bagus, untuk create energy, untuk lighting, satu lagi untuk senjata. Kok dia tahu cara nak buat lah. Kalau tak tahu buat tak boleh. Tak tahulah nak cakap kan. So lepas dinner tu okey lah. Bersurai semua, kita salam semua, say thank you semua. I cakap dia, okay, see you again lah. So I pun balik. So the next day tu, I tak adalah hantar dia ke airport. So Simon lah hantar dia ke airport. So dia balik pulang lah ke New Zealand. Lepas tu dia langsung tak adalah berhubung dengan saya. Maybe dia berhubung dengan Simon lah. Sebab ialah Simon tu konsultan dia. So begitulah pangeran dia dengan Ken Beller. Bergaduh juga sudah dia. Dia budak yang tak puas hati dengan kita. Tapi itulah. Sebenarnya Tuhan pun at the same time menguji kesabaran kita. Dia nak test kita. Aku dah tunjuk macam-macam kebenaran kau orang ni. Lepas tu ada perbalahan sikit. Bukan perbalahan, I tak ada perbalahan. Dia lah. Dia punya diri tu ada apa sikit. Tidak tentuan. Dia marah pada kita. Dia maki kita. Tak apa. Kan? Tak ada benda. Yalah, kita ni sifat kita menerima tetamu macam tu lah. Tak adalah kita nak balas balik. Kita terima lah. Kita cakap, kita ni kalau dah tahu jalan, dah belajar, tak payahlah. Awak nak cakap apa, cakap lah. Biarlah. Jadi itulah pegangan saya. So maka berakhirlah kisah Ken Pedler yang dapat macam-macam petunjuk. Tapi akhirnya dia meninggalkan Langkawi dengan hati dia yang lara. Tapi selepas beberapa bulan lepas tu, Simon ada beritahu saya, it seems that dia tak berjaya. Dia fail. Lepas tu dapat berita terbaru dari kawan-kawan Simon di sana, cakap sekarang dia dah jadi scammer, tipu duit dengan projek tu. Suruh orang fund dia duit semua. Lepas tu dapat duit tu, dia larikan diri. So dia tukar identiti. So dah jadi kes polis. Itulah yang saya dengar daripada Simon. So macam tu lah, dah balik. So kita pun masihlah melalui rasa kita jalan sebiasa. Lepas tu barulah balik cerita sampai kisah-kisah tu terjadi. Itu yang membuatkan Simon, sebab Amin pun ada. Amin ingin lebih mengenali saya. Dia nak tahu macam mana saya boleh tahu cerita-cerita ni, macam mana, sebab semua benda dia ceritakan depan dia orang. So dia orang tahu. So dia melalui sekali dengan cerita-cerita tu. So dia nak tahulah kenapa ni. Dia cakap special sangat. Kenapa special sangat? So itulah Amin cakap, macam ni bang, I nak belajar dengan you lah bang. Boleh, saya cakap dia. Sebab masa tu kat Burau kan. Boleh je, tak ada masalah. So mulalah perjalanan lepas tu. Itu yang bila cerita-cerita tu dah sampai, mudahlah. But after that, entetan pada kes Ken tu, barulah kita berkumpul selalu. Kita cerita. Dia tanya pasal Islam. Dia tanya, kita jawab lah. Lepas tu adalah cerita pasal Kristian sikit. So persoalan-persoalan tu, apa yang dia tanya kita jawab dan jujur lah. So di situlah tertariknya hati
si Amin. Mula Amin. Mula Amin, lepas tu Aunty Lily. Lepas tu Aunty Lily, budak dorang tu, lepas tu segmen. Macam tu lah cerita dia. Lepas kejadian tu, saya pun pergi tu Kamarudin lah. What is happening? Cakap tak apa, Din. Cakap ini lah rezeki dia kan. So dia dapat dengar macam tu, okey. Lepas tu cakap dia, ni kita cerita, dah habislah 40 kan, dah balik. Simon, Aunty Lily, Amin, budak-budak tu semua dah masuk Islam, alhamdulillah. Ini kita cerita bab Haji Kamarudin pula. Kita cerita Haji Kamarudin. Haji Kamarudin ni yalah, seperti yang saya cakap, dia dari Awana dari Awana Rijal pindah ke Langkawi, ke Awana Porto Malay, dari Rijal ke Awana Porto Malay. Tapi background dia hebat jugalah. Bapa dia adalah seorang guru agama di Kampung Baru. Mengajar kat masa tu dia awal-awal, sebab dia orang Singapura, mak dia orang Singapura, bapa dia orang KL. Tapi agak dia merantau sana, so kahwin dengan Singapura. Pas Singapura tu dia orang balik ke KL. So bermulalah dia orang kat KL. So bapa dia ngajar banyaklah, mengajar orang, ada datuk-datuk, ada Tan Sri. Mak dia pula juara Qariah Singapura. Dia wakil Singapura untuk pertandingan bacaan Al-Quran kat Malaysia. So mak dia juara kat Singapura. So Kak Fendi memang hebat-hebat lah. So susu galuh dia memang hebat. So kemudian pun nak beritahu saya dulu, dia cakap arwah bapak dia dulu masa nak meninggal, dia tahu bila dia nak meninggal. So sempat panggil anak beranak semua, tinggalkan duit semua, lepas tu dia baring, dia cakap dia nak balik. So meninggal. Itulah kehebatan dia. Tapi kemudian cakap lah, tapi sayanglah dia tak dapat nak belajar kat bapak dia. Sebab apa, masa tu masa tu dia remaja, dah sebab dia nak yang sulung. So dia bekerja hoteliers kan, kat Hilton ada kerja semua, pergi Jepun semua. So dia banyak habiskan masa luar negeri. Sebab balik sini lah tak dapat anak belajar. So cakap tak apalah, cakap dia tak ada rezeki. So apa yang ada belajar je lah, cakap dia. Itulah background Haji Kamarudin. So kisah Haji Kamarudin ni macam tu lah. So berbalik kita masa selepas kisah cerita Simon dah balik, Amin dah balik, tinggal saya dengan Kamarudin masa di Awana Porto Malay. Selepas selepas kes tu lah, kes Aunty Lily dah balik Kuala Lumpur. So masa Aunty Lily datang second time dah masuk Islam tu, Kamarudin tak di sini, Kamarudin pergi Singapura sebab ada wedding, dia cakap. So okey lah. So tu yang I pergi Awana tu selepas dia pada Langkawi tu. So I pergi, I ada, Amin ada, Simon ada. Biasalah, saya nak akan balik lambat, Amin terpaksa balik cepat, Simon nak kena balik hantar anak pergi sekolah. So saya nak kena tunggu Kamarudin. Tunggu Kamarudin, habis kerja sampai pukul 12. Dia orang nak balik, saya tinggal Kamarudin. So Kamarudin beritahu lah, dia ajak, Izan, dia cakap dia, sebelum balik ni kita pergi tengok pakcik I boleh? Dia cakap dia, pakcik you? Bila pula pakcik you ada? Tak, dia dah datang dah 3 hari. Dia sepatut balik hari ni tadi, dia cakap. Tapi pakcik cakap dia nak extend 1 hari lagi. So dia nak balik besok. Dah malam ni Din. Tak apalah, besok pagi dia nak balik. Lagipun dia tak sihat. Tu sebab dia extend tu, dia nak duduk 1 hari, dia tak sihat. Oh ya ke? Cakap kalau kita nak melawat orang sakit, okey je, tak masalah, cakap dia. Ingat kalau dia biasa dah tidur ni malah dah kacau kan.
Dia datang dengan siapa dia? Cakap dia. Dia, bini dia, anak dia 2 orang. Dengan menantu dia. Oh, okey. So, tak apalah. Bolehlah kita pergi. Cakap, macam tu, kita pun pergilah. Naik ke bilik hotel. Dekat hotel, so, kemudian aku ketuk pintu. Assalamualaikum. Rupanya betul tak tidur ni dia orang kan. So, dengarlah bunyi tu. Waalaikumsalam. So, bini dia buka pintu. Oh, Kamarudin masuklah, dia cakap. Okey. Kemudian habis kerja ke? Dia cakap. Baru habis. Okey lah, tu cakap. Lah, lupa. Dia lupa saya dekat luar, kat belakang. Saya datang dengan kawan ni, dia cakap. Izan, dia cakap. Okey, masuklah. Makcik tu cakap. Okey lah, saya tengok makcik tu pun bayar jugalah 60 lebih. 65, 66 macam tu lah kan. So, saya pun masuk. Dia masuk tu, lorong tu, belah kanan tu katil, saya nampak terbaring satu orang tua. Oh, agaknya ni lah pakcik dia kot yang tak sihat tu. Oh, Allah. Saya pun bersalam lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dah habis tadi juga. Makcik tu jawab, Waalaikumsalam. Pakcik tu terus bersuara. Mana kau pergi? Assalamualaikum pakcik. Mana kau pergi? Dia cakap. 3 hari aku tunggu kau kat sini. Allahu Akbar. Dia cakap. Pasal apa pakcik? Saya tanya dia. Makcik tu pun tercengang lah. Apa pasal? Mungkin lah dia apa pasal lah untuk ni kan. Sebab kita tak kenal langsung kot. Saya tak pernah kenal orang ni. Tiba-tiba dia cakap, mana kau pergi? 3 hari aku tunggu kau kat sini. Saya cakap, pasal apa pakcik? Tapi dia masa tu nak cakap pun suara dia tersekat-sekat lah. Sebab apa, dia pernafasan dia, saya tengok tu, dia tutup kain tu, kain selimut dia sampai dada. So, 4 kepala lah. So, dia memang pandang arah saya terus lah, straight macam tu. 3 hari aku tunggu kau. Aku nak kau ajar aku mengucap. Bukan mengucap. Aku nak kau mengajar aku bertobat. Itu ayat dia. Aku nak kau ajar aku bertobat. Allahu Akbar. Saya cakap, pakcik, kita sebagai orang Islam, kita boleh bertobat bila-bila masa. Kita bertobatlah dengan Tuhan. Tak perlu ada siapa-siapa, kita bertobat dengan Tuhan. Tuhan tahu, saya cakap dia. Lepas tu pun saya dengar anak dia pun, pintu tu terbuka sebab dia ada connecting room, anak dia pun masuk. Sebab mungkin dengar orang ramai kot suara bercakap. So anak datang. So tengok. Bila anak dia cakap bapak nak bertobat, anak dia pun cakap, alah bapak dari Singapura pun cakap dulu nak tobat, tak mati-mati pun. Dia cakap, Allah. Dia cakap, apa pasal dia orang cakap macam ni? Tak baik kan? Dia cakap tu. Jadi I just ignore lah, I tak peduli. Dia cakap, pakcik boleh tobat, pakcik bila-bila bertobat. Tak. Dia cakap, pakcik hendak kau ajar pakcik bertobat. Allahu Akbar. Dah mati tu. Dia cakap, tak apalah. Daripada ujung katil, dia cakap, makcik tembang lalu. Dia cakap, saya pun lalu depan makcik tu, terus duduk kat sisi dia. Dia cakap pun, yalah, tersekat-sekat kan. Jadi saya cakap pun, tak apalah makcik tolong ambilkan air kosong je dia. Lepas tu, saya pun biasalah. Saya pun fijahkan Al-Fatihah. So cakap, pakcik minum ni dulu. So, saya pun nak baca pakcik tu minum. Minum adalah bukan tak suku teguk kot. Dia satu gelas, suku gelas tu dia minum. So dia beri gelas kat saya tahu kat tepi dia. Bila habis minum tu dan 3 minit tu, baru saya tengok dia boleh cakap dengan baik. Alhamdulillah. Tu saya tanya, pakcik apa rasa sekarang? Alhamdulillah, dia cakap. Okey. Pakcik boleh, saya ingatkan dia balik lah. Cakap, pakcik boleh bertobat bila-bila masa saja. Tak, pakcik nak kau ajar pakcik bertobat malam ni juga. Allah Akbar. Kalau macam tu permintaan pakcik, tak apa, saya ajar pakcik tobat. Jadi saya pun ajar lah. Saya pun ajar dia semua. Dah habis tu semua, itu saksi tu Haji Kamarudin ada, bini dia ada, anak dia ada 2 semua. So, dia orang tak cakap apa lah. Saya bercakap dengan bapak dia. So, tapi Alhamdulillah bila dah dapat minum tu, dia dah boleh cakap dengan baik, dia boleh bernafas dengan baik. Alhamdulillah, syukur kepada Allah.
Tuhan nak memudahkan dia untuk melafazkan syahadah taubat, syahadah dan dia bertaubat. Dia dapat bercakap dengan baik, alhamdulillah, dia lepas dah buat syahadah, dah bertaubat tu semua dah ajar. Tu baru dia cerita kat saya, rupa-rupanya dari kaki dia sampai dada dia dia sakit, dia dah lama sakit. Dia cakap dah hitam, dia cakap dah sakit. Tapi dia hari ni dia sepatut balik, tapi dia tak nak balik, tetap dia balik. Tak tahu apa sebab dia. Dia yang minta kat kemudian untuk extend 1 hari lagi. Tapi saya tak apalah, alhamdulillah lah, cakap dia kan. Ini bukan gerak kita, ini semua gerak Tuhan. Bukan kehendak kita, kehendak Tuhan. Okeylah, cakap dia. So cakap dia pun pakcik hari pun dah jauh malam. Cakap dia masa tu dah kat pukul 1 lebih kot. Hajat pakcik pun saya dah tunaikan, walaupun saya tak pernah mengenali pakcik, tak tahu makcik ni semua. Baru hari ni saya cakap, baru hari ni saya tahu pakcik dan makcik ada sini. Kalau saya tahu awal dah, saya datang awal dah datang melawat, tapi saya tak tahu. Baru tadi kemudian dia beritahu nak melawat pakcik dan makcik. Okeylah, cakap apa ni, rezeki lah dia. So sebelum balik tu, saya dalam poket tu saya ada tasbih saya yang saya guna hari-hari. Cakap tak apalah pakcik, cakap dia, pakcik ambil lah tasbih ni, pakcik buatlah, pakcik bacalah. Saya suruh pakcik buat la ilaha illallah banyak-banyak. Pakcik jangan lepaskan ni, pakcik buat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pakcik jaga je, pakcik buat la ilaha illallah. Buat banyak-banyak. Sebab tadi pun dah pakcik pun dah bertaubat, ingatkan Tuhan banyak-banyak. Itu pun saya cakap apa, saya minta dirilah. Dia cakap terima kasih. Dia cakap tak apa, alhamdulillah. Dia kata. So saya pun minta dirilah, kemudian balik. So kami pun balik. Dah balik lah, dalam on the way tu macam-macam cerita lah dengan Bodin pasal uncle dia kan. Jadi tak okey lah. Jadi the next day tu pukul 12 tengah hari, I dapat call, Kamordin call. Cakap, oh ini Kamordin. Tu kemudian cakap, Assalamualaikum Zan. Waalaikumsalam. Oi, Pakcik Hamid dah meninggal lah. Allahu Akbar. Dia cakap, oh baru meninggal. Baru meninggal ni. So ni kita tengah nak arrangekan ambulans untuk bawa Pak Hamid pergi ke hospital. Okeylah kalau macam tu. So kita jumpa kat hospital ni lah, cakap dia. Okeylah, cakap dia. Nanti kan I dah siap-siap ni kan, I jumpa, I tunggulah kat hospital. Okeylah. Saya pun prepare rumah, kena selesaikan budak-budak dulu semua. Dan saya pun pergilah ke hospital. Hospital rupanya jenazah kereta van dah sampai. So dia terus masuk bilik doktor. Sebab yalah, walaupun kat Awana dia dah sahkan dia dah meninggal, tapi dekat hospital, sebab dia tak sahkan dekat hospital bersahkan. So kat hospital ada bilik doktor lagi. Atas ada apa tu, kereta tolak tu, stretcher tu. So dah terbaring dalam situ. So saya pun masuk, saya tengok doktor tak ada, saya tengok jenazah dia di situ. Dia tak tutup muka lah, tutup badan je. So saya tengok muka dia. Alhamdulillah, saya cakap alhamdulillah Pak Hamid, alhamdulillah Pak Hamid. Saya tengok, saya raba badan dia. Allah Akbar, kenapa badan Pak Hamid panas lagi ya? Padahal perjalanan dari Awana nak pergi ke hospital Langkawi tu jalan kelok-kelok, habis tinggi pun 40 minit ke 1 jam lah. Sebab nak buat jenazah takkan buat laju-laju kan. So at least 45 minutes lah. Lepas tu dari bilik nak buat turun lagi, nak turun ni datang, at least dah makan 1 jam setengah. Nak ni baru boleh bawa turun. So about 1.5 hours. Normally kalau jenazah 1.5 jam badan dah sejuk. Kita berkata je lah, bila orang tak ada tak lama tu siap mesti sejuk. Tapi cakap, kenapa pada Pak panas? Cakap, wah ni bilik doktor tak tutup lah tu. Kita tengok muka dia, alhamdulillah senyum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. So tak usap lah dia. Cakap lah. Yalah, cakap dengan jenazah, alhamdulillah Pak Hamid. Cakap dia, sempat juga kita bertemu malam tadi, tiba-tiba hari ni Pak Hamid dah balik. Cakap dia, tapi tak apa, alhamdulillah Pak Hamid balik dengan baik ni. Badan Pak Hamid panas ni. Panas ni. So lepas tu kemudian datang, saya cakap, Din, badan panas ni. Badan panas.
Tu yang doktor kelang kabut ni. Kelang kabut pasal apa? Doktor tak boleh sahkan. Sahkan apa? Nak sahkan surat kematian tu. Allah, pasal badan panas. Allahu Akbar. So macam mana sekarang ni? Sekarang ni kena tunggu polis. Ketua polis daerah sampai untuk sign. So sekarang tu polis lah. Tak apalah. So kemudian tunggulah. Pergi kat family dia sana. Saya tunggu Pak Mik tu, saya tengok. Bercakap lah dia lagi. Alhamdulillah Pak Mik. Cakap dia, Pak Mik balik ni badan panas. Polis pun tak berani nak sign. Doktor pun tak berani sahkan Pak Mik ni. Dah balik ke tak balik lagi. Allahu Akbar. Lepas tu datang ni, kemudian cakap, tadi polis pun dah jumpa doktor. Doktor polis pun cakap tak boleh nak sahkan. Allahu Akbar. Habis kita kena tunggu dari Alostar punya pegawai besar dia datang untuk sahkan. Nak kena naik boot kurang 40 minit ke 1 jam. Okey lah kalau macam tu. So macam mana ni, kita nak bawa balik mana? Nak balik Singapura ke tak? Tak jadi, tak bawa balik Singapura. So sebab Pak Mik dia cakap dulu dia dah nazar ke mana, dah wasiatkan bini dia mana dia mati, situ tanam. So dia meninggal kat sini, so tanam kat sini. So sekarang ni macam mana? Tadi ada uruskan lah, buatkan minta kebenaran semua nak ke bumi sini. So okey lah, dia dah prepare. Alhamdulillah. Nak bumi orang luar, kat bumi kat sini orang Singapura. Alhamdulillah tak sampai 2 jam selesai kot. Lepas tu masa dia buat tu, dia tahu lah kat tempat jenazah kat luar tu, tempat kawasan nak mandi jenazah. So kemudian dah tunggu. Kemudian pun cakap, tunggu. Cakap Pak Min ni hidup ke mati ni? Asyik saya pegang badan dia. Asyik pegang. Badan tu panas. Sampailah doktor dari Alostar datang, ketua pengarah datang, baru boleh sahkan Pak Hamid meninggal. Barulah kita boleh siapkan semuanya. So Alhamdulillah Pak Hamid balik dengan baik. So dapat kuburkan dalam kawasan Masjid Aisyah di Pulau Langkawi. Adalah dia kat sana, kubur dia kat sana. Alhamdulillah pernah pergi dulu sekali, tengok kubur dia ada pokok yang bunga putih tu, tak tahu apa nama pokok tu lah. Tinggallah Pak Hamid kat Langkawi. Itulah kisah Pak Hamid. Saya pun pening kepala, tak boleh nak jawab, tak boleh nak fikir, tak tahu kenapa dia cakap macam tu. Saya pun tak tahu. 3 hari aku tunggu kau, mana pun kau pergi. Lepas tu aku nak kau ajar aku bertobat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan. Yang apa yang aku lalui, yang aku tak boleh nak explain, aku pun tak tahu. Aku tak tahu nak explain. I don't know. Tak boleh. Tak dapat nak gambarkan. Nak merungkai tu tak tahu. Memang tak tahu. Jadi tak apa. Sekarang pun dah 43 minit. Itulah perjalanan. Itu cakap saya ni banyak melalui benda-benda yang tak masuk akal, yang pelik. Tapi itulah kenyataan dia yang saya lalui. Di mana perjalanan saya ini hanya Allah yang menjadi saksi. Itu yang saya boleh cakap. Tak dapat saya nak gambarkan, tak dapat saya nyatakan, tak tahu nak explain, tak boleh. Macam mana saya tahu, macam mana orang tu nak, tak tahu tu. Semua saya yakin ini semua kehendak Tuhan, ini semua perjalanan yang Tuhan nak saya lalui. Yang saya tidak tahu, saya bawa je. Apa tu, I just go with the flow, I just follow. I tak bantah. Apa yang datang itulah. Jadi kepada kawan-kawan, cakap ribuan terima kasih. Sekarang ni 45 minit dah. Alhamdulillah 44 minit. Itulah kisah Kamardin saya dengan arwah Pak Hamid. Yang orang yang saya tak kenal, yang tak pernah saya ketemui, tiba-tiba buat surprise pada saya. So insyaAllah besok
akan ada lagi kisah yang baru. Ramai ni, banyak dalam perjalanan saya ni ramai. InsyaAllah saya akan perincikan satu-satu. Bab Simon dan tu semua dah selesai. Bab Ken Pedler dah selesai. Bab Pak Amit dah selesai. Tapi nanti kalau bab cerita Haji Kamarudin ni, ni bab Kamarudin panjang. Tapi dengan bab dengan Haji Pak Amit ni, ni je lah. Lepas ni tentang Kamarudin, ni panjang. Banyak kisah dia. Bukan 2 tahun setengah, 3 tahun lah cerita ni. Saya dan Kamarudin. Tapi insyaAllah saya akan ceritakan. Banyak lagi. InsyaAllah banyak lagi. Yang saya melalui miracle yang tak terjangkau oleh fikiran, tak boleh nak pecah. Cuma berserah pada Tuhan. Ini semua kehendak kau yang menentukan, kita ikut je. So pada kawan semua, nampulah, ikutlah kehendak Tuhan. Pertama, rapatkan diri, hadirkan diri di solat, perbanyakkan Al-Fatihah, perbanyakkan la ilaha illallah. Lepas tu jangan lupa pula subhanallah tu, itu biasalah kita kena buat lah. Astaghfirullahalazim tu, itu kita kena buat yang banyak. Tapi dalam masa yang sama, kita kena save Al-Fatihah sebanyak yang mungkin, kerana ia amat perlu, ia amat berguna apabila waktu kritikal nanti. Itu amat berguna. Dengarlah nanti, macam sebelum saya pernah beritahu dalam pasal mengenal sakit diri tu, saya dah beritahu dah. Al-Fatihah tu banyak berguna. Tapi saya akan elaborate cerita tu. InsyaAllah saya akan beritahu semua. So kepada para sahabat semua, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah.